Halo semua, kembali lagi dalam program My Cerita bersama dengan saya Dahlia Syazwan, di mana kita melihat struktur syarikat dan berkongsi cerita di sebalik tabir bersama dengan para pekerja syarikat. Okey, untuk episod kali ini kita akan berkongsi mengenai syarikat pengurusan dana terbesar di Malaysia, iaitu Permodalan Nasional Berhad ataupun PNB. Ianya ditubuhkan sebagai instrumen dasar ekonomi baru pada 17 Mac 1978 dengan visi untuk menjadi institusi pelaburan distingtif bertaraf dunia. Misi PNB pula adalah untuk meningkatkan kekayaan ekonomi, terutamanya untuk kaum Bumiputera dan rakyat Malaysia secara umumnya demi kemakmuran negara. Baiklah, sekarang ini saya berada di Menara PNB dan kalau anda nak tahu, di luar sana di sebelah Menara PNB merupakan bangunan ASNB di mana ianya diinspirasikan daripada warisan Minangkabau. Jadi jom kita mulakan episod My Cerita, tapi sebelum tu jangan lupa scan QR code, cuci tangan dengan sanitizer dan cek suhu. Baiklah, saya kini berdiri di hadapan replika Menara Merdeka 118 dan ini merupakan salah satu aset PNB. Tahukah anda apabila ianya siap nanti pada tahun 2022, ia bakal dinobatkan menjadi menara kedua tertinggi di dunia. Dan apabila dah siap nanti, PNB akan berpindah dan beroperasi dari sini. Baiklah, banyak lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang PNB. Jadi jom. Alright, daripada lobby tadi kita naik ke tingkat 15 sebab kita nak bersama dengan Encik Izaldin. Apa khabar Encik Izaldin? Baik, alhamdulillah. Panjang nama kan? Okey, so sebelum kita nak tanya soalan-soalan yang berat juga ni, kita nak tahu dulu the background of yourself. Okey, saya bekerja di PNB ni sejak 9 tahun yang lepas. After saya habis tamat pengajian lah. Masa tu saya masuk jabatan Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan di mana saya belajar tentang kewangan korporat, strategi korporat dan juga pelaburan strategik. Pada tahun 2017, saya dengan 3 rakan sekerja yang lain telah diberi kepercayaan dan juga mandat untuk menubuhkan jabatan baru, iaitu Jabatan Strategic Asset Allocation inilah. Atau dalam bahasa Melayunya, Jabatan Perumpukan Aset Strategik. So sebenarnya bila kita dengar SAA ni, apa peranan dia? Okey, SAA ni ada 3 peranan. Jabatan ni ada 3 peranan. Yang pertama, kami bertanggungjawab untuk menetapkan jumlah pelaburan dan juga di mana jumlah pelaburan ini dilakukan untuk mencapai pulangan yang optimum untuk pelabur-pelabur kami. Contohnya, aset-aset kelas yang kami melabur adalah ekuiti awam, bond, hartanah, pasaran persendirian dan sebagainya. Yang kedua, kami juga bertanggungjawab untuk menilai prestasi pengurus-pengurus dana kami dan juga menasihati mereka untuk bagaimana mereka boleh memperbaik lagi diorang punya prestasi mereka. Contohnya melalui kaedah-kaedah analitik yang terbaru macam performance contribution ataupun risk attribution. Dan peranan yang ketiga kami adalah kami juga melakukan kajian-kajian bersifat kuantitatif untuk menambah baik lagi analisa dan juga keputusan pelaburan oleh pengurus-pengurus dana kami. Contohnya, keluaran terbaru kami ialah kami menggunakan machine learning untuk meramalkan jangkaan pulangan untuk pasaran Bursa Malaysia ini. So maksudnya kita boleh katakan kalau badan lah kan, kiranya jabatan ni dia punya brains lah. Lebih kurang lah. Yang ni tempat bermula segalanya lah, di mana kami akan menetapkan lah berbanyak yang boleh dilaburkan ke dalam ekuiti awam atau bond ataupun pasaran persendirian dan berbagai-bagai lain lah. Di sini titik permulaannya. So dah tanya dah the brains behind this. So kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang kelas-kelas aset yang lain ni. So kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Izaldin. Keep on doing a good job. So lepas ni kita nak ke tingkat 17 untuk kita tahu tentang ekuiti awam.
Okey, seperti mana yang kita semua tahu, equity awam ataupun public equity merupakan salah satu kelas aset yang terdapat dalam portfolio pelaburan di PNB. Dan bersama dengan saya sekarang adalah Puan Hanizan yang merupakan Ketua Pegawai Pelaburan Pasaran Awam. Apa khabar? Baik. Okey, so sebenarnya saya sangat tertarik untuk tahu tentang your background. Selepas saya tamat pengajian di universiti, saya terus bekerja di PNB sebenarnya. Saya bermula sebagai pelatih pengurusan lebih 20 tahun yang lalu. So walaupun saya bekerja di satu tempat, tapi saya berpeluang meraih pengalaman di dalam pelbagai kapasiti yang berkaitan pelaburan dan pengurusan portfolio. So saya bermula sebagai penganalisis pelaburan. Saya juga mempunyai pengalaman di dalam money market dan fixed income. Selepas itu saya jadi pengurus dana. So sampailah sekarang ini saya menggalas jawatan sebagai Ketua Pegawai Pelaburan Pasaran Awam di PNB. Okey Puan, jadi saya tertarik sebenarnya nak tahu apakah proses pelaburan PNB di equity awam. Okay. Secara ringkasnya, kami mengambil dasar pelaburan jangka panjang. Kami juga mengambil kira asas-asas fundamental seperti faktor-faktor makroekonomi ataupun top-down approach seperti pertumbuhan KDNK, kadar faedah, kadar inflasi dan sebagainya. Kami juga mengambil kira faktor bottom-up approach seperti kualiti sesebuah syarikat, kualiti pengurusan dan business model syarikat itu. Salah satu faktor lagi yang kami ambil kira adalah objektif tabung-tabung di bawah pengurusan kami. Kami mempunyai 15 tabung yang berbeza objektifnya. Jadi cara tabung-tabung ini diuruskan adalah berbeza juga. Wah, komprehensif juga kan? Dan actually kita nak ucapkan congratulations to PNB sebab sepanjang 40 tahun ni berjaya mendapat pulangan yang kompetitif dan juga sustainable, dan saya pasti it's not easy kan? Definitely not easy. Definitely not easy. Jadi mungkin boleh kongsi macam mana kita dapat capai kejayaan ni? Kejayaan ini adalah berdasarkan daripada proses-proses kami yang robust. Bila kita ambil kira saiz dana yang kami uruskan lebih daripada 300 bilion, kami mengambil serius proses pelaburan, due diligence yang sepatutnya diambil kira semasa kami membuat setiap pelaburan. Kami juga mempunyai pelbagai komiti of the board seperti management investment committee, investment committees of the board, compliance committee dan risk management committees yang membantu kami dalam menentukan bahawa pelaburan yang kami buat adalah sewajarnya dan telah mengambil kira bukan saja pulangan tapi risiko yang diambil oleh dana-dana kami. Berbalik kepada fundamentals, kami memang mengambil berat tentang anggaran business model syarikat itu, anggaran penilaian profitability dan membuat mesyuarat dengan para pengurusan untuk memastikan bahawa kami mengambil kira semua faktor-faktor dan risiko-risiko semasa membuat penilaian dan investment recommendations untuk dana-dana kami. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Syaizan, telah berkhidmat di PNB selama 10 tahun dan kini bertugas di Jabatan Equity Market Operation sebagai penolong Naib Presiden. Dan jabatan ini beroperasi di dua buah tempat, satu di sini, Menara PNB Kuala Lumpur, dan satu lagi di office di London, United Kingdom. Secara asasnya, apabila sesuatu pelaburan equity yang dijangka boleh memberikan pulangan yang kompetitif telah dikenal pasti dan dipersetujui melalui proses pelaburan yang sistematik, kami di sini bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti pembelian dan juga penjualan
pegangan ekuiti-ekuiti tersebut di pasaran saham domestik dan juga pasaran saham di luar negara. Contohnya seperti di China, Amerika Syarikat dan juga Eropah. Dan bukan itu saja, untuk memaksimumkan pulangan kepada pelabur, kami perlu memastikan setiap transaksi dilakukan berdasarkan strategi pelaksanaan yang terbaik, dibuat pada waktu yang tepat dan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh badan-badan kawal selia pasaran modal di seluruh dunia. Contohnya di Malaysia, kita ada Suruhanjaya Security dan juga Bursa Malaysia. Jadi itulah sedikit sebanyak peranan kami di Equity Market Operation di dalam pelaburan PNB. Okey, kalau tadi kita dah berkongsi sikit-sikit tentang equity awam ataupun public equity, sekarang ni masa untuk kita bagi tahu kepada anda semua tentang strategic investment ataupun pelaburan strategik. Dan bersama dengan saya sekarang adalah Encik Muazzam dan juga Puan Nazrin. Apa khabar? Baik. Khabar baik. Okey, kita nak kenal sikit dengan Encik Muazzam dululah. Nama saya Muazzam. Saya daripada bahagian pelaburan strategik. Saya telah berkhidmat di PNB selama 14 tahun. Saya pula, nama saya Nazrin Alia. Saya juga di bahagian pelaburan strategik. Saya telah berkhidmat di PNB selama 8 tahun dan memegang jawatan sebagai seorang pengurus. Pengurus. Okey, banyak sebenarnya kita nak tanya Puan Nazrin, tapi sebelum tu nak tanya Encik Muazzam dulu, apa sebenarnya fungsi ataupun apa yang dilakukan di jabatan Encik Muazzam ni? Sejak penubuhan PNB lebih 40 tahun yang lalu, PNB kini memiliki pegangan ekuiti yang besar dalam syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia. Antara peranan kami ialah untuk memperkasakan syarikat-syarikat ini lagi dengan pelbagai cara. Antaranya tindakan korporat, penambahan baik modal, perancangan strategi yang mampan. Pada masa yang sama, kami juga memainkan peranan agar lembaga pengarah serta pengurusan syarikat-syarikat ini mentadbir dengan baik dan efektif. Okey, Puan Nazrin pula tadi katanya 8 tahun kan? Betul. Jadi 8 tahun ni pastinya banyak pengalaman yang ditimba dan sebagainya kan. Apa pengalaman ataupun projek-projek, inisiatif lah yang boleh dikongsikan sepanjang 8 tahun bekerja ni? Okey, bagi saya dalam bahagian pasukan yang memantau strategic company yang beroperasi dalam sektor institusi kewangan macam bank dengan syarikat insurans. So bagi institusi kewangan, mereka perlu sentiasa patuh kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasa oleh badan-badan kawal selia dalam sektor kewangan lah. Terutamanya dari segi modal, kedudukan modal dan likuiditi syarikat tersebut. Jadi contoh untuk kami ditugaskan untuk bekerjasama dengan salah satu syarikat strategik PNB untuk mengukuhkan modal syarikat tersebut. Jadi selepas analisis kami, memahami keperluan syarikat, kami melakukan rights issue untuk mengumpul dana bagi pertumbuhan syarikat tersebut. Jadi melalui dana ini dan juga beberapa inisiatif lain, contohnya macam value creation plan, tindakan corporate, syarikat berjaya menunjukkan perkembangan positif dalam perniagaan dan juga akhirnya dapat membuat pengisytiharan dividen. So melalui dividen inilah antara yang membantu PNB untuk terus memberi pulangan kepada pemegang unit amanah saham ASNB. Okey, itu sedikit sebanyak yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda tentang strategic investment. Tapi selepas ini kita nak bersama dengan dua orang penting untuk berkongsi tentang private investment. Okey, sekarang ini masa untuk kita berborak pula tentang pasaran peribadi ataupun private markets bersama dengan Encik Shazril dan juga Encik Hizam. Apa khabar? Khabar baik. Okey, so kita nak tahu tentang latar belakang Encik Shazril dulu. Boleh, nama saya Syazri Mazlan. Saya dari Jabatan Pelaburan Langsung atau dari Investment sebagai Ketua Jabatan. Saya telah bekerja di PNB selama hampir 17 tahun. Okay, nama saya Hizam Shah bin Azaimi, merupakan Ketua bagi Jabatan Pelaburan Dana Global ataupun Global Fund Investment di bawah pasaran persendirian dan saya telah berkhidmat di PNB hampir 15 tahun. Okey, so mungkin ramai yang tertarik sebenarnya. Bila kita cakap tentang private markets ni kan, apa job scope anda berdua? Okey, bagi Jabatan Pelaburan Langsung, kami mengurus pelaburan untuk kumpulan PNB dalam pelaburan langsung ataupun direct investment dan juga pelaburan bersama atau co-investment. Untuk pelaburan langsung, kumpulan PNB
melabur dalam syarikat dan aset persendirian secara pegangan terus. Melalui garis panduan rangka kerja pelaburan persendirian PNB, kumpulan PNB juga melabur bersama pengurus equity persendirian atau private equity manager untuk melabur langsung di luar negara, dan kini kami mempunyai pendedahan di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia Pasifik. Kami pula berperanan dalam menguruskan dana melalui khidmat luar ataupun fund outsourcing kepada pengurus dana equity persendirian global yang dikenal pasti melalui proses ataupun kriteria pemilihan yang komprehensif berlandaskan garis panduan seperti yang Cik Shazril beritahu tadi, rangka kerja pelaburan persendirian di PNB lah. Kriteria pemilihan ini antara lain termasuk kesesuaian dengan strategi PNB, rekod prestasi dan juga keupayaan pasukan pengurus dana itu sendiri dan juga urus tadbir ataupun governance. Jadi setakat ini PNB telah pun mempunyai pendedahan ataupun exposure di dalam equity persendirian di peringkat global, termasuk di Amerika Syarikat, Eropah dan juga Asia Pasifik. So apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Shazril dan juga Encik Hizam. Sebenarnya lepas ni saya nak pergi satu lokasi yang menarik. Kalau nak tahu kat mana, jumpa selepas ini. Okey, jadi tadi kita dah pun kongsi bersama dengan anda beberapa kelas aset dalam portfolio pelaburan PNB, dan sekarang ni kita berada di Hotel Perdana yang sebelum ni dikenali sebagai nama PNB Derby Park, dan bersama dengan saya sekarang adalah Encik Zarif. Apa khabar? Hai, sihat. Mungkin boleh kenalkan diri dulu? So, nama saya Muhammad Zarif Abdul Aziz. Saya bekerja bersama Atana Hotels and Resorts dalam bahagian corporate strategy dan nak masuk 2 tahun lah kerja. Okey, so Encik Zarif mention Atana Hotel, dan saya diberitahu bahawa Atana Hotel ni mempunyai 7 hotel buat masa ini dan 3 golf clubs. Yes. Jadi mungkin boleh kongsi dengan kita apa sebenarnya business hospitality ni? Atana Hotels and Resorts adalah anak syarikat PNB yang bertanggungjawab menguruskan aset hospitality. Di bawah portfolio Atana, kami ada hotel dan resort dan juga club golf dengan nilai keseluruhan lebih daripada 800 juta ringgit. Wow. Bawah Atana terdapat 3 sub-jenama, sub-brand, iaitu Perdana, Aspira dan Vilea. Perdana ni adalah rangkaian hotel premier yang terdapat di lokasi bandar-bandar utama seperti Perdana Kuala Lumpur City Centre, yang ni lah, and Perdana Kota Baru. Aspira pula adalah rangkaian hotel dan resort yang menyediakan kemudahan untuk para tetamu dengan harga yang berpatutan. Aspira terdapat di 2 lokasi, iaitu Aspira Kinrara dan Aspira Sri Petaling. Sub-jenama yang ketiga dan terakhir ialah Vilea. Rangkaian resort kami sangat sesuai untuk keluarga ataupun beramai-ramai. Kami menyediakan fasiliti aktiviti-aktiviti untuk berkumpulan atau kekeluargaan seperti telematch, team building dan sebagainya. Resort-resort Vilea kami terletak di tepi laut atau pantai seperti Vilea Morib, Vilea Port Dickson dan yang paling baru Vilea Rompin. Menarik tu kan, banyak lokasi-lokasi yang menarik sebenarnya kita boleh pergi bercuti kalau dibenarkan. Tapi apapun bersempena dengan Minggu Saham Digital 2020, takkan tak ada promosi Encik Zarif? Untuk Minggu Saham Digital 2020, kami ada diskaun sehingga 50% untuk penginapan di mana-mana hotel atau resort kami. Boleh layari laman web kami www.atanahotels.com, pilih destinasi anda dan masukkan kod promo DCATN20 semasa pembayaran. DCATN20, jangan lupa sebab lepas ni I nak pergi isi tau. I nak book. Jadi terima kasih banyak Encik Zarif ya. Terima kasih.
Cepat betul masa berlalu dan diharapkan untuk episod kali ini kami dapat memberi penjelasan dengan terang tentang proses pelaburan di PNB dan bagaimana PNB mengendalikan operasi mereka dan melaburkan duit yang diamanahkan kepada mereka. Baiklah, untuk episod hadapan, anda kena tonton kerana kami akan berkongsi mengenai sejarah PNB dan apa agaknya rutin harian jika anda bekerja di PNB. Teruskan bersama dengan My Cerita. Saya Dahlia Syazwan. Assalamualaikum. Bye-bye.